Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, nahmadullah subhanahu wa ta'ala. Syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi kita berkesempatan dalam motivasi pagi. Sidang penonton yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, insya-Allah motivasi pagi pada pagi ini akan membincangkan satu tajuk yang amat penting untuk kita ketahui. Kita sebagai manusia yang ada agama, kita dinyatakan sebagai manusia muslim dan mukmin. Tidak dapat tidak, kita perlu hidup dengan cara beragama, hidup secara bersyariat. Itulah sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tajuk yang akan kita bincangkan pada pagi ini. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan hidup bersyariat, maka kita tidak dapat lari daripada membincangkan apa yang dimasukkan dengan nilai dan apa yang dimasukkan dengan etika, kerana kedua-dua istilah ini adalah merupakan kedua istilah yang digunakan untuk kita menggambarkan bahawa kehidupan seseorang itu ditentukan berasaskan kepada satu peraturan, berasaskan kepada satu syariat. Itu yang dikatakan sebagai nilai dan juga etika. Kerana nilai adalah merupakan kepercayaan yang mendorong kita, atau kepercayaan, keyakinan yang mendorong kita sebagai seorang manusia untuk bertindak berdasarkan pada pemilihan nilai-nilai tertentu dalam kehidupan kita secara individu ataupun dalam masyarakat. Sementara apabila kita membahaskan perkara yang berkaitan dengan etika, maka etika adalah merupakan kefahaman terhadap nilai dan juga etika. Apa yang disebut sebagai etika adalah menjadi satu pengukuran dan juga peraturan terhadap sesuatu perkara yang kita lakukan. Jadi sidang hadirin, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini dalam Islam, nilai dan etika memainkan peranan yang utama dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim dan sebagai seorang mukmin. Hidup secara bersyariah, hidup secara bersyarak, ini yang dikatakan hidup kita merangkumi syarak apabila kita telah sampai kepada satu tahap yang dinamakan sebagai bulugh, iaitu yang disampaikan sampai kepada tahap umur baligh. Ini yang dikatakan dalam istilah syarak kita, iaitu taklif. Iaitu dengan kata lain, apabila sampai kepada tahap taklif, maka kita akan diambil kira oleh Allah Subhanahu wa taala dari aspek baik buruk yang kita lakukan, dari aspek dosa dan pahala yang kita lakukan. Maka sebab itulah kita tidak dapat tidak mesti hidup secara bersyariat. Dalam Islam, berdasarkan pada taklif yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan bahawa syariat yang perlu dipatuhi, peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi oleh manusia berdasarkan kepada nilai-nilai yang tertentu, iaitu terangkum. Yang pertama, berasaskan kepada nilai wajib, berasaskan kepada nilai sunat, berasaskan kepada nilai harus, berasaskan juga pada nilai makruh dan juga nilai haram. Sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, saya pasti semua mengetahui apa yang dimasukkan dengan wajib, iaitu perkara yang mesti kita lakukan, dan apa yang dimasukkan dengan sunat, iaitu perkara yang digalakkan untuk kita lakukan. Perkara yang dimaksudkan dengan makruh, iaitu perkara-perkara yang tidak digalakkan untuk kita lakukan. Dan perkara yang dimaksudkan dengan haram adalah merupakan satu nilai yang tidak boleh langsung kita lakukan. Manakala kalau kita bincangkan perkara yang berkaitan dengan etika, perkataan etik ataupun etika dalam Islam berasaskan kepada perkara yang mudah untuk kita fahami, iaitu satu berbentuk suruhan dan satu lagi adalah berbentuk larangan. Jadi sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jelas kepada kita di sini apabila kita membincangkan hal yang berkaitan dengan nilai, apabila kita membincangkan hal yang berkaitan dengan etika, maka ianya merangkumi dalam satu istilah yang kita namakan sebagai hidup yang bersyariat. Itu yang akan kita bincangkan sebentar
lagi beberapa perkara yang berkaitan dengan nilai-nilai dan juga etika ini. Sebab kita tahu bahawa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita sebagai manusia, dijadikan manusia dan dijadikan juga peraturan untuk kita ikuti, dijadikan juga nilai dan juga etika yang perlu kita ikut. Ini jelas terbukti kalau kita lihat dalam Al-Quranul Karim, banyak peraturan-peraturan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ada peraturan yang mewajibkan kita lakukan, ada peraturan yang membolehkan, ada peraturan yang tidak membolehkan, ada peraturan yang digalakkan kita lakukan, dan ada peraturan yang tidak digalakkan untuk kita lakukan, dan ada suruhan-suruhan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita lakukan, dan ada juga larangan-larangan yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita jauhinya. Jadi insya-Allah jangan ke mana-mana, kita akan bincangkan hal-hal yang berkaitan dengan nilai dan juga etika ini yang dirangkumkan dalam kehidupan bersyariat kita sebentar lagi, insya-Allah. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu kita sekali lagi dalam motivasi pagi, dan sebagaimana yang dimaklumi, motivasi pagi kita pada hari ini membincangkan hal hidup bersyariat. Dan sebentar tadi saya dah jelaskan bagaimanakah dalam keadaan hidup bersyariat kita tidak boleh lari daripada apa yang dikatakan nilai seperti wajib, haram, makruh, sunat dan lain-lain. Sementara etika pula adalah dirangkumkan dalam dua istilah yang begitu ringkas sekali, iaitu yang pertama suruhan dan yang kedua larangan. Cuba kita renungkan dalam kejadian Adam alaihissalam, apabila Adam alaihissalam dan juga Hawa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup secara bersama, dan di mana Allah Subhanahu wa taala meletakkan garis panduan kepada Adam dan juga Hawa bagaimana untuk mereka hidup dengan cara yang terbaik dan dirangkumi dengan peraturan-peraturan yang tertentu. Yang pertama, kita lihat bagaimanakah Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Adam, di mana yang bermaksud ketika kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan juga isteri engkau di dalam syurga ini, dan makanlah serta makanlah makanan yang sepuas-puasnya sebagaimana yang kamu kehendaki. Ini Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-35, di mana Allah Subhanahu wa taala firman, wa iz qala, nyatakan ketika mana kami menyatakan kepada Adam, wa iz qulna lil Adam, dinyatakan kepada Adam, makanlah sebab banyak yang kamu nak makan, apa yang kamu nak makan, tetapi satu perkara yang perlu kamu jaga, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Jelas Allah Subhanahu wa taala menyatakan makan itu adalah dalam bentuk suruhan, tetapi walaupun ada bentuk suruhan yang perlu dilakukan, ada juga bentuk larangan yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala selepas daripada perkataan suruhan, iaitu wala, iaitu jangan engkau dekati pokok ini. Itu adalah merupakan larangannya. Jadi kalau kita perhatikan kepada suruhan dan larangan ini, kita perhatikan banyak yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Nak makan apalah sekalipun dibenarkan, tetapi hanya satu saja yang tak dibenarkan, mendekati pokok itu. Itu asas yang kalau kita lihat di sini, bagaimanakah suruhan dan larangan ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan manusia pertama yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hinggalah dalam kehidupan kita pada hari ini juga kita mengikut syariat yang sedemikian, iaitu adanya suruhan dan juga adanya larangan. Jadi sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari mana kalau kita perhatikan suruhan dan larangan ini, tak lain dan tak bukan, kalau kita perhatikan sumber syariat ini atau sumber nilai dan sumber etika ini adalah datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak ditentukan oleh manusia, tetapi ditentukan sendiri oleh Allah sebagai pencipta. Kerana secara logiknya, secara rasionya, Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita sebagai manusia, maka dia lebih tahu,
Dia lebih tahu apa yang patut bagi kita, dia lebih tahu apa yang dibolehkan bagi kita dan apa yang tidak dibolehkan bagi kita. Jadi sebab itulah di dalam Al-Quranul Karim, dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan dua sumber yang utama. Dua sumber utama ini adalah merupakan pegangan kita hinggalah ke hari ini. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Hajjatul Wada', dalam haji yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Haji Wida', menjelaskan bahawa aku telah tinggalkan kepada kamu, taraktu fikum amran, aku telah tinggalkan kepada kamu amrain, dua perkara, in tamassaktum bihima, sekiranya kamu berpegang teguh kepada kedua-dua perkara tadi, maka kamu lan tadillu abada, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Jadi itulah asas kita. Sebab itu syariat kita apabila ditanya, tak lain dan tak bukan, syariat kita orang Muslim, syariat kita orang mukmin adalah berasaskan kepada dua perkara ini, iaitu berdasarkan kepada wahyu Al-Quran dan juga berdasarkan juga kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itulah kalau kita perhatikan, sesiapa saja yang menggunakan selain daripada asas ini, sesiapa saja yang menggunakan peraturan ataupun syariat selain daripada kedua-dua apa yang telah ditetapkan ini, maka dia akan sesat. Dia akan sesat, dia akan diselewengkan daripada jalan yang lurus, iaitu jalan yang benar. Sebagaimana yang telah kita lihat, iblis, salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala, disebabkan dia telah meletakkan ratio, meletakkan logik akal sahaja dalam menentukan sesuatu, hatta dalam menentukan peraturan, hatta dalam menentukan kehidupan secara bersyariat juga ditentukan berdasarkan kepada logik akal, maka dia sesat sebagaimana yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebentar lagi kita akan lihat bagaimanakah iblis apabila meletakkan ratio, maka dia terkeluar daripada jalan yang lurus. Insya-Allah jangan ke mana-mana, kita bincangkan perkara ini sebentar lagi. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, alhamdulillah, dalam perbincangan kita berkaitan dengan kehidupan bersyariat, kita telah lihat bahawa kita sebagai manusia yang mukmin dan muslim, kita berpegang kepada dua perkara yang dijadikan sebagai asas kepada dan juga dijadikan sebagai panduan kepada kehidupan bersyariat kita. Apa yang dinyatakan dalam Al-Quran Karim, apabila Allah Subhanahu wa taala menyatakan aqimus salah wa atuz zakah, apabila Allah Subhanahu wa taala menyatakan dirikanlah solat dan keluarkanlah zakat, maka kita lakukan. Kenapa? Kerana Al-Quran menyatakan sedemikian. Tapi kalau Al-Quran menyatakan jangan, maka kita tidak lakukan. Kerana itulah pegangan kita, itulah asas sumber di mana kita letakkan syariat kita. Jadi sebab itulah kita orang mukmin dan orang muslim, kita tidak lari daripada syariat ini, kita tidak lari daripada peraturan ini, dan berdasarkan peraturan inilah kita berhubungan terus dengan Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan kepada peraturan inilah kita berhubungan terus dengan manusia, apa yang disebut sebagai hablum minallah dan juga hablum minan nas, iaitu kita hubungan kita dengan Allah juga berdasarkan kepada syariat ini, dan juga hablum minan nas, hubungan kita dengan manusia juga adalah berasaskan kepada syariat ini. Alangkah indahnya, alangkah indahnya kehidupan secara bersyariat yang telah dijelaskan dalam Al-Quran, yang dijelaskan dalam As-Sunnah, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang meletakkan kedua-dua perkara ini di depan kita, maka kita tidak akan sesat selama-lamanya. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, puan-puan, anak-anak, adik-adik yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita dilahirkan dalam keadaan syariat itu sudah ada. Kita dilahirkan dalam keadaan kita hanya mengaplikasikan, mengamalkan dan mentadbirkan apa yang ada dalam syariat tersebut. Dan jelas syariat ini adalah pegangan kita, pegangan kita yang jelas bergantung kepada wahyu. Berbeza kalau kita lihat kepada iblis, di mana kalau kita lihat iblis, pengukurannya adalah ratio.
pengukurannya adalah berasaskan pada akal semata-mata. Jadi apabila dia menilaikan akal, maka dia merasakan bahawa dia lebih hebat, dia lebih tinggi daripada Adam. Sebab itulah apabila Allah Subhanahu wa taala meminta semua para malaikat, wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Kalau kita perhatikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan ketika kami berfirman, ketika kami meminta semua para malaikat agar sujudlah kepada Adam, agar muliakan Adam, kita perhatikan bagaimanakah semuanya memuliakan Adam, semuanya tunduk kepada Adam, illa, kecuali satu saja, tak lain dan tak bukan adalah iblis. Kenapa? Aba wastakbara. Allah menceritakan situasi ini, kenapa iblis jadi sedemikian, tak lain dan tak bukan kerana ia aba wastakbara, dia membangkang syariat Allah, dia membangkang peraturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di samping itu juga dia wastakbara, dia merasa takabur, merasa hebat, merasa lebih besar, ego dan sebagainya daripada Adam, kerana ia bandingkan dirinya dengan Adam hanya dari aspek logik kejadiannya sahaja, bahawa ia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada api, sementara Adam hanya dijadikan daripada tanah. Khalaqtahu min tin, dia menyatakan bahawa kamu jadikan, ya Allah, kamu jadikan Adam ini daripada tanah, sedangkan aku ini kamu jadikan daripada api. Memanglah sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita bandingkan kedua-duanya, antara api dengan tanah, mungkin pada pandangan akal, mungkin pada pandangan logik, mungkin pada pandangan rasio biasa kita perhatikan, mungkin api adalah lebih hebat, api menjulang tinggi, tetapi tanah still tetap statik di atas bumi, berada di paras bawah. Api membakar menjulang-julang, tetapi tanah tidak memberikan apa-apa kesan pun. Itulah yang dilihat oleh iblis, dan itulah penilaiannya terhadap apa yang dikatakan peraturan yang perlu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ia membangkang, sebab itu jiwanya memberontak, jiwanya terus memberontak, menyatakan bahawa dia yang betul, dia yang hebat. Sebab itulah kita perhatikan bahawa ia diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun iblis diusir oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi sifat-sifatnya termasuk sifat ego, sifat takaburnya, sifat bongkaknya, sifat membangkangnya terhadap peraturan yang ditetapkan, ini masih ada. Dan iblis dari masa ke semasa sentiasa memujuk manusia, memujuk anak cucu Adam agar tunduk, agar terpengaruh dengan sifat-sifatnya ini. Inilah hakikat yang sebenarnya. Sebab itulah sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayuh marilah kita memotivasikan diri kita agar sentiasa kita hidup dengan peraturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana hidup secara bersyariat sebagaimana yang didasarkan dalam Al-Quran, didasarkan dalam sunnah, adalah merupakan satu kehidupan yang memberikan makna pada diri kita, satu kehidupan yang menentukan destinasi kita yang terusnya di masa akan datang dalam kehidupan kita yang seterusnya. Rasanya itulah perbincangan kita untuk motivasi pagi pada pagi ini, dan insya-Allah mungkin di masa-masa akan datang kita akan jumpakan, bincangkan tajuk-tajuk yang lain pula. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi